Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah kami iaitu Dr. Ahmad Musyidi dan Ustazah Nik Muriati. Kami merupakan pembentang tajuk yang keenam iaitu konsep etika terhadap alam sekitar menurut pelbagai peradaban dan isu-isu berkaitan dengannya. Saya, Izzatun Nadirah binti Khairul Anwar, pemegang kad matrik 2020614892 akan membentangkan bahagian ta'rifan dan etika alam sekitar menurut agama lain. Seterusnya, takrifan alam sekitar. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, takrifan alam sekitar dibahagikan kepada dua, iaitu alam dan sekitar. Alam membawa maksud bumi dan segala yang terdapat di permukaannya, sama ada di langit atau di bumi yang diciptakan oleh Allah SWT. Sekitar pula membawa maksud sekeliling suatu tempat atau suasana di tempat yang sunyi. Apabila digabungkan alam dan sekitar, ia menjadi keadaan alam sekeliling atau lingkungan. Menurut Muhammad Zuhdi Marzuki, alam sekitar membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Apabila diterjemahkan, ia menjadi menuju kepada apa sahaja yang mengelilingi manusia. Seterusnya, menurut pandangan sastrawan dan sejarawan Islam, iaitu Ibnu Abdul Rabbihi, di dalam kitabnya Al-Jumanah yang mengatakan alam sekitar merujuk kepada kehidupan ciptaan ilahi dan kebudayaan yang wujud di mana manusia dapat menjalani kehidupan di dalamnya. Seterusnya, definisi etika alam sekitar. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang atau sekumpulan orang ketika berinteraksi dengan orang lain, sama ada manusia atau bukan manusia. Manakala, menurut Muhammad Zuhdi Marzuki dan Amir Saifuddin Ghazali, dalam bahasa Inggeris, etika menggunakan istilah etik yang membawa maksud ilmu yang sistematik tentang moral atau sains moral. Perkataan etik sebenarnya berasal dari perkataan Yunani iaitu etikos. Perkataan ini sebenarnya merujuk kepada ethos yang bermaksud kelakuan, adat kelaziman atau sifat yang berkait rapat dengan tindakan manusia. Oleh itu, jelaslah bahawa etika boleh dimaksudkan sebagai tindakan atau kelakuan yang mempunyai nilai atau pegangan tertentu dalam sesebuah masyarakat. Seterusnya, saya akan bentangkan etika alam sekitar menurut peradaban agama lain. Terdapat 4 agama yang akan kami bentangkan iaitu Eropah, Hinduisme, Buddhisme dan Kristian. Yang pertama, etika alam sekitar menurut peradaban Eropah. Nilai etika wujud kerana terdapat interaksi antara manusia dan alam semula jadi. Jadi, seiring dengan kewujudan manusia, nilai etika juga telah lama wujud. Setiap masyarakat pasti mempunyai kepercayaan mereka yang tersendiri dalam etika alam sekitar. Sebagai contoh, masyarakat animisme dari zaman kuno mempunyai kepercayaan yang membuatkan mereka sedar akibat buruk yang bakal menimpa mereka apabila mereka berlaku zalim terhadap alam sekitar. Hal ini menyebabkan mereka mempunyai sikap menghormati alam sekitar yang sangat tinggi. Peredaran zaman telah membawa kepada perkembangan tamadun manusia dan seterusnya mengubah hubungan alam sekitar dan manusia. Manusia sangat bergantung dengan alam sekitar pada peradaban yang terdahulu kerana alam merupakan sumber kehidupan mereka. Sebagai contoh, mereka perlu bercocok tanam, menternak haiwan atau berburu untuk meneruskan kehidupan mereka. Namun kini, alam sekitar telah dikuasai manusia melalui perkembangan sains dan teknologi. Menggunakan sains dan teknologi, manusia telah mengubah struktur alam sekitar dan menyebabkan banyak pencemaran alam sekitar. Manusia mula menumpukan perhatian dalam kajian ke atas alam sekitar pada abad ke-19 di mana terdapat dua sumber yang menjadi rujukan mereka iaitu Orientalis Barat dan juga agama. Dari sini, manusia mula mengembangkan lagi akademik di bidang alam sekitar dan banyak nilai murni dalam etika dengan alam sekitar mula diterapkan dalam diri manusia. Di Malaysia, yang mempunyai berbilang kaum, nilai etika alam sekitar diterapkan dalam diri manusia melalui agama dan kepercayaan masing-masing. Seterusnya, yang kedua, etika alam sekitar menurut Hinduisme. Agama Hindu percaya bahawa
penciptaan, pemeliharaan dan pemusnahan keseluruhan alam semesta ditentukan oleh kuasa pencipta mereka, malah termasuk kepelbagaian langit dan bumi, lautan, daratan dan kehidupan. Agama Hindu mempunyai kepercayaan di mana etika dianggap sebagai sains penyelidikan nilai-nilai baik dan jahat dalam tingkah laku manusia, tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga terciptalah kehidupan yang harmonis dan damai bagi umat manusia. Kepercayaan ini dipanggil ajaran Brahma yang berasal dari Brahmaci yang bermaksud proses pembelajaran dalam kitab-kitab Veda. Mereka juga percaya bahawa tingkah laku manusia sama ada baik atau buruk, sedar atau tidak sedar, dianggap karma, iaitu tindakan mematuhi undang-undang dan rasional. Selain itu, penganut agama Hindu juga hidup berlandaskan konsep Advaita di mana mereka mempercayai alam sekitar itu suci dan menganggap segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan dianggap sama dengan Tuhan. Kepercayaan ini membuat penganut mereka menyembah pokok dan tumbuh-tumbuhan kerana mereka menjadikan alam sekitar sebagai simbol kepelbagaian ilahi. Dan setiap pokok mempunyai keilahian sendiri. Di samping itu, kawasan hutan juga dianggap sebagai kawasan tempat tinggal Dewa Krishna, jadi mereka dilarang untuk memotong pokok di kawasan hutan. Dari sini dapat dilihat dengan jelas bahawa konsep Advaita telah membawa penganut agama Hindu memiliki kemahuan yang tinggi untuk melindungi hutan dan tumbuhan lain kerana mereka mempercayai bahawa tumbuhan itu Tuhan mereka dan hutan itu tempat tinggal Tuhan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Izzati binti Abdul Halim dari kelas BA 2504B dan saya akan menyambung penerangan mengenai etika alam sekitar menurut peradaban agama lain dan etika alam sekitar menurut agama Islam. Etika alam sekitar menurut Buddhisme. Penganut agama Buddhisme berpegang kepada prinsip samsara yang bermaksud menjalani kehidupan seharian dengan mengawal kehendak terhadap alam sekitar. Agama ini mempercayai bahawa alam semesta ini merupakan satu proses kejadian di mana perubahan keadaan dan fenomena kepada sesuatu yang baru sentiasa terjadi. Hal ini dapat dikaitkan dengan keadaan alam sekitar sekarang yang sentiasa berubah kerana eksploitasi manusia, dan ini jugalah yang menyebabkan agama Buddha percaya bahawa alam semesta ialah sankhara yang bersifat tidak kekal dan sentiasa berubah. Menurut pandangan agama Buddha, proses interaksi antara manusia, haiwan dan tumbuhan telah terjadi sejak peringkat awal peradaban manusia lagi, di mana interaksi ini terjadi apabila manusia menjadikan alam sekitar sebagai tempat tinggal mereka serta makanan mereka. Haiwan dan tumbuhan telah menjadi keperluan dalam kehidupan seharian manusia sejak berabad-abad yang lalu. Agama Buddha percaya bahawa proses perubahan terhadap alam sekitar merupakan sebab dan akibat oleh kelakuan manusia yang sentiasa berkembang maju. Selain itu, agama Buddha juga berpandangan bahawa manusia memerlukan alam sekitar secara keseluruhan. Hal inilah yang telah menyebabkan mewujudkan nilai kesedaran terhadap alam sekitar dalam agama Buddha, dan mereka sangat menekankan hubungan baik antara manusia, binatang dan tumbuhan. Etika alam sekitar menurut Kristian. Menurut agama Kristian, Tuhan menciptakan alam semesta ini bukan untuk dibiarkan terabai begitu saja, namun sebaliknya, semua yang berlaku di alam semesta ini tertakluk di bawah pengawasan Tuhan. Mereka mempercayai bahawa dengan perancangan Tuhan, perjalanan alam semesta ini dapat diatur dengan harmoni. Namun terdapat ramai manusia yang telah sesat dan mengganggu ekosistem keharmonian alam semesta. Selain itu, terdapat juga elemen dalam agama Kristian terdahulu yang mewujudkan sifat pentingkan diri dalam diri manusia terhadap alam sekitar. Elemen tersebut merupakan satu idea di mana alam ini wujud semata-mata untuk kegunaan manusia sahaja. Elemen ini sangat bertentangan dengan etika alam sekitar, dan agama Kristian kini telah mula berubah dan mewujudkan konsep penjaga alam sekitar di dalam agama mereka. Agama Kristian kini memiliki pandangan yang sama dengan agama lain dalam penjagaan alam sekitar, di mana alam sekitar hendaklah dijaga dan manusia sangat bergantung dengan alam sekitar. Agama Kristian percaya bahawa manusia mempunyai kuasa ke atas bumi, dan oleh kerana itu manusia merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menjaga dan mentadbir bumi. Agama Kristian juga kini berpegang dengan konsep stewardship, di mana manusia merupakan wakil Tuhan dan diberikan tanggungjawab untuk menguruskan ciptaan Tuhan di muka bumi. Hal ini juga dianggap sebagai amanah untuk manusia menjaga alam sekitar ini dengan baik. Dari sini kita dapat lihat bahawa agama Kristian juga sangat menitik beratkan penjagaan alam sekitar, dan dengan adanya amanah dan tanggungjawab ini, manusia akan lebih prihatin dalam menjalankan tugas mereka untuk memelihara alam sekitar. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai etika alam sekitar menurut Islam. Etika alam sekitar terbagi kepada 3 sudut, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Etika alam
Akidah dari segi bahasa bermaksud ikatan, simpulan atau janji yang dibuat, manakala dari sudut istilah ialah kepercayaan dan keimanan yang kuat pada Allah Subhanahu Taala yang tidak akan terurai dan terputus. Akidah juga merupakan ikatan iman yang kuat dan keyakinan kepada Allah sebagai penguasa alam. Jika seorang umat Islam menjadikan pegangan keimanan mereka sebagai asas dalam mengurus alam sekitar, pasti mereka dapat menjaganya dengan baik. Hal ini kerana mereka sedar akan kepentingan alam sekitar ini dan yang ianya merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan pinjaman kepada manusia. Selain itu, di dalam Islam juga terdapat 3 tanggungjawab berkaitan dengan iman, iaitu ubudiyah, khalifah dan kejujuran. Tanggungjawab ubudiyah merupakan suruhan amar makruf dan nahi mungkar, iaitu melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan perbuatan yang dilarang. Sebagai contoh, Islam melarang umatnya untuk menzalimi haiwan, jadi sebagai umat Islam kita harus menjauhinya. Dari segi khalifah pula, umat Islam telah menjalankan tanggungjawab mereka sebagai khalifah di muka bumi ini dengan tidak melakukan pencemaran dan berusaha untuk menghalang segala kerosakan alam sekitar demi menjaganya. Akhir sekali, kejujuran juga penting bagi memastikan umat Islam jujur dan amanah dalam mengikuti semua suruhan dan peraturan Islam dalam menjaga alam sekitar. Dengan ini, jelaslah bahawa etika alam sekitar menurut Islam daripada sudut akidah telah menerapkan unsur-unsur penting dalam diri umat Islam untuk menjaga alam sekitar. Etika alam sekitar menurut Islam daripada sudut syariah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, syariah ialah hukum Islam dan ia juga dapat ditafsirkan sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariah juga merupakan undang-undang kehidupan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep tauhid, khalifah dan syariah merupakan konsep yang berhubung kait dengan alam sekitar. Oleh itu, segala perilaku manusia di muka bumi ini perlulah mengikut hukum yang telah ditetapkan. Perilaku ini termasuklah perilaku manusia dalam menjaga dan menggunakan alam sekitar. Seorang umat Islam yang memahami tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini pasti akan mematuhi syariah dalam menguruskan alam sekitar ini. Hal ini kerana menurut syariah Islam telah dijelaskan tentang hukum hakam antara manusia dan alam sekitar. Alam sekitar perlu dijaga mengikut syariah yang telah ditetapkan kerana alam sekitar merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar kepada manusia. Tanpa alam sekitar, bumi hanyalah hamparan yang kosong tanpa isinya. Oleh itu, setiap perkembangan dan penerokaan yang dilakukan manusia terhadap alam sekitar perlulah mengikut hukum dan syariah yang telah ditetapkan agar alam sekitar dapat dijaga dengan baik. Etika alam sekitar menurut Islam daripada sudut akhlak. Akhlak menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud budi pekerti, kelakuan, tabiat dan tingkah laku manusia. Manakala dari sudut bahasa, akhlak merupakan jamak dari kata al-khuluq yang bermaksud kebiasaan, tingkah laku, perangai, maruah, adat. Dan sebenarnya ia juga bermaksud agama itu sendiri. Akhlak memainkan peranan penting dalam etika alam sekitar kerana ia berkait rapat dengan tingkah laku manusia. Jika akhlak seorang umat Islam itu baik, maka mereka akan mempunyai kesedaran sendiri akan kepentingan mereka dalam menjaga alam sekitar. Di dalam akhlak umat Islam terdapat 4 sifat terpuji yang perlu ada dalam diri seorang umat Islam, iaitu qannah, mahabbah, ihsan dan ta'awun. Qannah merupakan sikap meredai segala kurniaan Allah adalah untuk keperluan hidup seseorang, dan seseorang dengan sifat ini tidak akan tamak dan akan sentiasa bersyukur dengan apa yang telah mereka miliki, dan seterusnya mereka akan mengurus alam sekitar ini dengan baik tanpa ada niat untuk menggunakan alam sekitar ini untuk kepentingan diri sendiri sahaja. Mahabbah pula merupakan sikap saling mengasihi antara manusia dan makhluk lain. Dengan adanya sifat ini dalam diri umat Islam, mereka akan lebih sayang terhadap alam sekitar dan lebih berusaha untuk menjaganya. Dengan sifat ini, manusia tidak akan mempunyai sifat zalim terhadap alam sekitar kerana sifat ini sangat bertentangan dengan sifat zalim. Ihsan pula ialah sikap manusia yang sentiasa berhati-hati kerana mereka tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada mengawasi mereka. Jika seseorang individu memiliki sifat ini, maka mereka akan menjauhi sikap yang dilarang oleh Allah, termasuklah sikap merosakkan alam sekitar, dan sebaliknya mereka akan berusaha untuk selalu menjaga alam sekitar. Hal ini kerana mereka yakin bahawa setiap perilaku dan amalan mereka sentiasa dicatat. Sifat yang terakhir ialah sifat ta'awun, iaitu tolong-menolong, bantu-membantu atau gotong royong. Menerusi sifat ini, pencemaran alam sekitar dapat dielakkan jika manusia hidup saling bantu-membantu dalam menjaga alam sekitar dan bersama-sama bergotong royong untuk memastikan bahawa alam sekitar ini terjaga dari pencemaran. Dari sini jelaslah bahawa agama Islam sangat menerapkan unsur-unsur dan kepentingan untuk menjaga alam sekitar dalam diri umat Islam. Namun sikap manusia yang pentingkan diri telah merosakkan segala pemikiran mereka dan membuatkan mereka lalai serta merosakkan alam sekitar tanpa memikirkan kesannya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanu Kisina binti Wan Muhammad dan saya akan membentangkan tentang isu-isu yang melibatkan alam sekitar. Isu pertama yang kita nak sentuh tentang yang melibatkan alam sekitar ialah isu pembuangan sampah berleluasa. Isu pertama contohnya menurut Berita Harian pada tahun 2018, Malaysia mencatat pembuangan sampah harian dalam kalangan masyarakat sudah mencapai sebanyak 38,142 tan berbanding dengan pembuangan sampah yang dicatat pada tahun 2005 sebanyak 19,000 tan. Kat sini berlaku peningkatan sebanyak 49.81% pada tahun 13 tahun sahaja. Malaysia mewujudkan banyak tapak pembuangan sampah, tapi dia tetap menjadi satu kebimbangan sebab sampah direkod semakin banyak di negara kita. Apa punca ini berlaku? Puncanya sebab masyarakat di negara kita sememangnya tak mengambil berat tentang menguruskan pembuangan sampah harian mereka. Menurut SW Corp juga telah mengatakan bahawa 44.5% daripada keseluruhan sampah di Malaysia adalah hanya sisa makanan, dan sisa makanan tu kandungan yang tertinggi berbanding dengan bahan-bahan yang lain. Jadi hal ini berpunca daripada sikap rakyat Malaysia kita sendirilah yang tak hiraukan berapa banyak makanan yang mereka sepatutnya memperolehi. Dan masalah ni bukan sahaja melibatkan pembaziran, tapi dia boleh menyebabkan masalah pembuangan sampah yang berleluasa. Apa kesan dia kalau sampah kita ni berleluasa? Bila kita ada banyak sisa makanan, dia kena buat perebutan sisa makanan, dan proses ni boleh menyebabkan pencemaran udara kerana pelepasan gas metana yang boleh mengakibatkan pemanasan global. Isu kedua yang melibatkan alam sekitar ialah isu pembakaran terbuka. Isu ini kita boleh kaitkan dengan masalah pembakaran terbuka di Georgetown, Pulau Pinang. Punca dia disebabkan sikap masyarakat dan industri yang mengambil jalan mudah dan tidak menghiraukan pencemaran udara. Menurut pengarah Jabatan Alam Sekitar Pulau Pinang, mereka telah menerima laporan sebanyak 374 kes dan 72% daripada itu adalah disebabkan pembakaran terbuka oleh rakyat tempatan itu sendiri, dan 13% pula disebabkan oleh pembakaran sisa pembersihan kawasan kebun, pembinaan dan industri. Kesan dia yang pertama boleh menyebabkan pencemaran udara sebab asap-asap daripada pembakaran terbuka tadi. Yang kedua boleh menyebabkan masalah jerebu di kawasan tersebut. Dan yang ketiga, kesihatan kita pun terjejas sebab masalah ini boleh mengakibatkan penurunan kualiti udara di negara kita. Dan hal ini sudah tentu boleh mengancam kesihatan kita dan juga boleh mengakibatkan kerosakan tanaman. Dan isu terakhir ialah pembalakan dan sisa buangan toksik. Apabila kita menyentuhkan tentang isu ini, kita banyak mengaitkan dengan pembangunan, kemajuan tamadun dan kemodenan. Yang pertama, isu pembalakan. Contoh kita boleh ambil ialah berlaku di Sungai Lembing. Punca dia yang seperti mana dikatakan oleh penduduk kawasan sana, kegiatan pembalakan berlaku sebab mereka nak buat pembinaan empangan dan pembangunan. Tapi kesan dia, hutan menjadi semakin nipis dan boleh mengakibatkan masalah banjir di kawasan tersebut. Isu yang terakhir ialah isu buangan toksik. Dan isu ini banyak kita kaitkan dengan kilang-kilang industri. Contohnya daripada penyelidikan yang dibuat di Sungai UTM, mereka mendapati bahawa kualiti air di sana dah tercemar pada tahap sederhana. Puncanya disebabkan oleh pelepasan sisa pepejal dan cecair daripada kilang-kilang industri. Hal ini menjadi kebimbangan sebab ia boleh mengakibatkan ekosistem negara kita terjejas sebab pencemaran air, dan pencemaran ini juga boleh mengakibatkan kesihatan manusia dan habitat-habitat di sungai menjadi terjejas. Langkah-langkah yang kita boleh cadangkan untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar, yang pertama ialah
masyarakat hendaklah mempraktikkan amalan kita semula. Contoh langkah yang kita boleh ambil ialah daripada rakyat di negara Jerman. Mereka mengamalkan aktiviti 3R, reduce, reuse and recycle. Yang kedua, masyarakat haruslah mengelakkan daripada amalan pembaziran dan bersikap berjimat-cemat. Yang ketiga, pihak kerajaan hendaklah mengambil tindakan tegas dengan mengenakan denda kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan sering membuat rondaan dan pantauan di sekitar kawasan. Dan yang terakhir, pihak kerajaan haruslah mengadakan kempen yang efektif untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia dan memperbaiki etika mereka. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ali Faikal bin Muhammad Hatta daripada BA 2504B akan membentangkan etika terhadap alam sekitar menurut pelbagai peradaban. Konsep yang pertama ialah konsep anthropometrisme. Falsafah anthropometrisme adalah falsafah yang menempatkan citra manusia sebagai pusat dunia dan menekankan pentingnya manusia dibandingkan dengan hal-hal lain yang membentuk alam semesta. Dari sudut pandangan anthropometrisme yang dianggap sebagai ilmu manusia, iaitu manusia bertanggungjawab atas semua tindakannya seperti budaya, falsafah, masyarakat atau sejarah. Teori falsafah ini yang mendahulukan manusia disebut sebagai anthropometrisme. Kepercayaannya adalah bahawa kepentingan manusia lebih penting daripada hal-hal lain. Selain itu, lelaki adalah punca atau sebab dari semua peristiwa di dunia. Menurut sudut pandangan falsafah ini, didasarkan pada gagasan bahawa individu adalah ukuran segala sesuatu, seperti yang ditujukan oleh falsafah Yunani, Protagoras. Oleh kerana itu, pandangan bahawa dunia lebih bermanfaat bagi manusia adalah pandangan yang berpusat pada manusia. Ahli falsafah ini mencipta kebebasan manusia dari imej suci yang telah menguasai hampir seluruh dunia selama berabad-abad. Dua asas kepada anthropometrisme ialah teori yang dikeluarkan oleh Nicolaus Copernicus, iaitu teori heliocentris dan humanism. Menurut beliau juga, teori heliocentris berpendapat bahawa bumi berputar mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya. Teori Copernicus sangat berbeza dengan teori geosentrik dan didukung oleh gereja Katolik pada zaman tersebut. Pada abad pertengahan, agama Kristian dianggap sebagai agama dominan di mana kesemua bangunan atau benda dibangun di sekitar menggunakan konsep anthropocentrisme moden yang menggunakan ciri-ciri dan asas sifat manusia. Semua orang melakukan hal yang sama dalam semua situasi dan hal kecil juga tidak terlepas daripada menggunakan konsep tersebut. Persepsi dan pemahaman kita tentang apa yang terjadi di dunia di sekitar kita semuanya adalah individu yang bertekad dan ianya berdasarkan pandangan ini. Konsep ini dianggap sebagai ciri khas terpenting di zaman Renaissance. Berlawanan dengan konsep sentralitas agama pada abad pertengahan, bukanlah fokus pada para pemikir pada saat itu. Mereka fokus pada masalah keberadaan manusia, iaitu makna keberadaan manusia di dunia ini. Ada beberapa perbezaan tergantung pada bidang kegiatan dan aktivitinya. Menurut kognisi sosial, anthropocentrisme adalah penentangan terhadap sosiologi. Dia menekankan bahawa konsep tersebut tidak hanya mencari kebebasan terhadap individu, tetapi juga kebebasannya untuk memilih dan bertanggungjawab atas tindakan yang diambil. Selain itu, manusia adalah ciptaan Tuhan yang terbesar dan tertinggi. Bertanggungjawab atas kewajipannya adalah yang terbesar. Yang kedua ialah konsep autotelism. Fokus moral untuk orang Kantian difokuskan pada niat atau tujuan, dan motif moral adalah tugas demi tugas dan bukannya kecenderungan yang memuaskan. Kecuali kehendak yang baik, tidak ada kebaikan tanpa syarat, kerana orang baik akan selalu bertindak sesuai dengan kewajipan yang ditentukan oleh serangkaian faktor, termasuk kesejahteraan, kemanusiaan, menghormati dan rasionalisme. Ahli falsafah etika Kant berpegang pada akhlak tugas yang berdasarkan teori deontologi, memfokuskan kepada moral tindakan sambil mengabaikan akibat daripada tindakan tersebut. Itu mutlak kerana moral tindakan tidak bergantung pada konteks di mana ia berlaku. Ini bermaksud semua manusia harus melakukan perkara yang betul walaupun itu membuat anda tidak bahagia menurut Kantian. Menurut Kant, semua manusia mempunyai nilai moral kewajipan semula jadi. Ketika kita melanggar moral kewajipan ini, kita tersedar dengan adanya hati nurani dan perasaan penyesalan dan penghinaan. Kant pernah berkata, bertindak secara moral adalah melaksanakan tugas seseorang dan bertanggungjawab dalam mematuhi undang-undang moral yang asas. Bertindak secara beretika adalah memenuhi tugas seseorang dan tugas seseorang adalah mematuhi standard moral semula jadi. Penting untuk melaksanakan tanggungjawab seseorang untuk mendapatkan nilai yang baik. Mencipta aktiviti yang diinginkan secara moral dan menghindari aktiviti atau acara yang dilarang secara moral adalah melaksanakan tugas. Prinsip moral sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant adalah kewajipan. Penegasan bahawa tidak ada yang baik tanpa niat baik adalah inti dari etika Kant. Dalam banyak hal dan masalah,
Bakat mental, bakat alami dan karakter sememangnya baik dan diinginkan. Semua kemampuan mental, anugerah alam dan sifat-sifat karakter tidak dapat dianggap baik, benar atau benar tanpa jasa. Terdapat syarat-syarat tertentu, misalnya bahawa kita tidak boleh menyalahgunakan orang lain dengan kecerdasan atau kekuatan kita. Kita juga tidak boleh menggunakan kekuatan dan ketabahan kita untuk melanggar kedamaian orang lain. Seterusnya ialah konsep biocentric individualism. Biocentric adalah istilah untuk sistem kepercayaan teologi yang menggabungkan kepercayaan kepada Tuhan dan alam semula jadi. Manakala individualism pula ialah kebebasan pandangan dan etika seseorang dalam melakukan sesuatu. Secara ringkasnya, konsep individualism biocentric ini ialah sikap seseorang yang menekankan kepentingan bertanggungjawab terhadap alam, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Menjaga alam semula jadi adalah penting kerana kehidupan bergantung kepada hubungan semula jadi atau rantaian tumbuhan dan haiwan. Ini kerana makhluk Allah bernafas bergantung kepada oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan, manakala tumbuhan bergantung kepada karbon dioksida daripada manusia dan haiwan untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, menjaga alam sekitar sangat penting bagi kehidupan makhluk. Namun, manusia yang kurang bertanggungjawab akan semakin merosakkan ciptaan Tuhan. Ianya juga disebut dalam Al-Quran untuk melestarikan alam dan untuk memberi penghargaan kepada umat Islam. Kemudian ialah konsep dentologi. Dentologi berasal daripada bahasa Yunani, iaitu dentos yang bermaksud diharuskan atau diwajibkan, dan logos yang sinonim dengan maksud kajian. Dentologi juga berasal daripada bahasa Greek yang bermaksud tanggungjawab atau kewajipan seseorang individu. Teori ini menyatakan bahawa nilai moral sesuatu tindakan tidak dapat dinilai berdasarkan keputusan kerana ia tidak jelas dan hasilnya tidak dapat ditentukan apabila dibuat keputusan. Jeremy Bentham yang merupakan ahli falsafah British yang bertanggungjawab merumuskan idea tersebut menyatakan bahawa dentologi adalah sebahagian daripada etika normatif. Setiap kerjaya, perdagangan atau bidang khusus mempunyai dentologi sendiri yang menyenaraikan tugas setiap orang. Selanjutnya, Immanuel Kant yang sering dikaitkan dengan teori dentologis ini kerana dia percaya bahawa sesuatu tindakan bermoral bukanlah konsekuensi dari tindakan kita tetapi niat dari tindakan kita. Konsep dentologi ini terbahagi kepada dua, iaitu dentologi tindakan. Yang kedua ialah existentialism yang juga dikaitkan dengan pilihan moral, iaitu membuat pilihan secara langsung daripada akar rasional berdasarkan keputusan moral yang tidak universal, subjektif, tidak universal dan sentiasa berubah, tidak kekal dan individualistik. Prinsip dentologi peraturan ialah penghakiman moral harus diukur dengan piawaian dan bukannya kesenangan dan kesesaraan. Prinsip ini menegaskan bahawa menjadi kewajipan dan tanggungjawab dilaksanakan semata-mata kerana amalan. Asas kewajipan dibagi menjadi dua kategori, iaitu kategori imperatif dan praktikal imperatif. Adanya keteraturan mutlak tanpa pengecualian atau syarat merupakan kategori imperatif. Tiga prinsip utama dalam perintah mutlak ini adalah bahawa prinsip harus dapat menghormati manusia dan mereka yang bertanggungjawab dapat diperlakukan sedemikian rupa jika mereka dalam posisi teraniaya dan diterima secara umum. Praktikal imperatif menyatakan bahawa kemanusiaan adalah nilai instrik manusia dan selalu menjadi bahan matlamat dan bukan alat perlakuan individu. Teori dentologi didasarkan pada niat, tujuan dan motif, bukan pada apa yang dilakukan atau kesan dan konsekuensi dari hasil tindakannya. Konsep yang terakhir ialah konsep egalitarianism. Egalitarianism berasal daripada perkataan Perancis yang bermaksud sama. Ini adalah trend falsafah yang menempatkan prioritas tertinggi pada kesaksamaan bagi seseorang individu. Doktrin yang mendasarinya menyatakan bahawa semua orang harus memiliki nilai dasar atau kedudukan sosial yang sama. Pada tahun 1894, penulis Anatole France mengatakan bahawa kehebatannya adalah kesaksamaan. Hukum melarang orang kaya dan orang miskin tidur di bawah jambatan, mengemis di jalanan dan mencuri roti. Keyakinan akan kesaksamaan ini didasarkan dengan cara yang menipu. Prinsip ini tidak sesuai dan tidak ada lagi dengan sistem seperti kebudak-budakan, kolonialisme atau monarki. Kesaksamaan sesama undang-undang diyakini bahawa liberalisme memberikan masyarakat demokratis kesempatan untuk melaksanakan reformasi sivil, menciptakan dasar bagi mengembangkan kebijaksanaan nasional dan dengan demikian memberikan keadaan yang sesuai untuk mewujudkan hak-hak sivil. Moralisme hukum adalah asas bahawa setiap orang yang bebas menurut hukum harus diperlakukan sama. Selain itu, setiap orang harus mematuhi sistem hukum. Oleh demikian, hukum harus memastikan bahawa tidak ada individu atau kelompok yang tunduk pada hak atau diskriminasi. Kesaksamaan di depan hukum adalah salah satu prinsip liberalisme. Hal ini bermula dari banyak isu penting dan kompleks yang terkait dengan kesaksamaan dan keadilan. Yang terakhir ialah egalitarian sosial. Bahagian dari teori pertanyaan ini telah berkembang selama 2 abad terakhir. Di antara banyak aliran falsafah, seseorang dapat membezakan antara sosialisme, anarkisme sosial, liberalisme, komunisme dan kemajuan. Beberapa
egaliter dalam beberapa bentuk atau lainnya. Beberapa dari idea-idea ini telah didukung oleh para intelektual di beberapa negara. Namun, sejauh mana idea-idea ini diimplementasi dalam praktik masih menjadi kata tanya. Karl Marx dan Friedrich Engels percaya bahawa revolusi akan mengarah pada masyarakat sosialis dan akhirnya ke tahap perkembangan masyarakat komunis. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, semua kehidupan di bumi ini seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan alam semula jadi saling berkait rapat. Oleh itu, jika salah satu di antaranya terjejas, maka ianya akan memberi kesan kepada kehidupan yang lain. Berdasarkan konsep yang dikaji, hal ini dapat meningkatkan tahap pengetahuan dan kefahaman seseorang terhadap alam sekitar dengan tingkah laku mesra. Hal ini kerana manusia mempunyai fenomena sosial yang merangkumi politik, budaya dan ekonomi dalam sesuatu masyarakat. Oleh itu, setiap individu perlulah mempunyai disiplin yang tinggi dalam diri dengan menghayati ilmu pengetahuan yang merujuk kepada sistem nilai yang menjaga alam sekitar.